Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni saya ada check ni lah, dia punya PCB board ni problem pada ni apa, pengawal dingin yang jenis industri ni. Sekarang ni saya tunjuk pada tuan-tuan. Sekarang ni sekejap kita tengok tuan-tuan. Okay, problem pada ni lah, dia punya ni supply kita ni. Okay, supply switch ni, supply switch daripada ni lah, daripada switch saya check. Okay, supply switch ada api untuk kompresor. Okey, tak ada api. Problem sekali untuk kompresor ni, dia punya ni lah, yang kabel yang warna purple ni. Okey, kabel yang purple ni pergi ke ni kapasitor ni, supply ni masuk. Yang warna purple ni dia tak bawa ke ni lah, ke terminal. Untuk kompresor ni tak hidup. Lepas ni saya akan bypass. Ni dah sebelah ni ada switch kat sini. Sebab ni dah rosak. Sama juga dengan untuk kipas ni. Kipas ni sama juga ni, dia jadi macam ni juga. Yang untuk kapasitor yang kompresor ni. Okay, ni pun saya ada bypass ni. Okay, ni supply ni di atas. Okay, di atas ni. Okay, dia turun ke sini, pergi ke ni ke PCB board ni. Okay, supply ni saya bypass ke sini. Okay, ni kipas ni berfungsi dengan baik lah, ada elok. Okay, fungsi baik. Lepas ni saya akan bypass untuk kompresor pula. Sekarang ni ada dua ni lah penyebab yang rosak kat sini. Kapasitor untuk kipas dan untuk kompresor kat sini. Untuk pengawal dingin jenis 1.5 horsepower ni kat saya. Okay, kita tengok model dia. Okay, model dia ni 2.0. Untuk jenis jenama Daikin 2.0. Problem dia punya refrigerant dia 22 sini 22. Okay, untuk kipas ni dah berfungsi dengan baik lah. Sekarang ni untuk saya akan bypass untuk kompresor pula. Tapi yang macam video selepas tu, yang apa, pengawal dingin yang saya buat tu 1.5, tu sama juga, dia kena mati dekat magnetic radiator. Dia tak perlu pakai remote sebab supply ni direct terus masuk. Akan jadi ni lah, bahaya pada pengguna lah. Nanti kalau guna dia akan kutuk kat magnetic radiator, off kat situ. Okay, lepas ni saya akan kemaskan kabel ni lah. Ni untuk saya nak test dulu ni. Saya kemaskan balik, bagi kemas. Kalau saya selotip, saya akan selotip lah untuk safety pada pengguna lah. Okay, saya dah bypasskan yang ni, kabel daripada supply atas ni, punya ni. Okay, ni kapasitor ni. Okay, satu dia pergi ke untuk kompresor. Supply untuk satu kompresor masuk. Okay, supply ni terguna daripada switch. Okay, yang coklat ni kan, coklat merah yang 2.5 ni, dia pergi ke kapasitor ni. Okay, satu daripada switch, satu lagi dia turun ke. Okay, dia turun ke support ke kapasitor ni. Ni atas ni, sebelah ni dia turun pergi ke switch kompresor. Okay, yang untuk ni lah, untuk yang kaki untuk switch dihantar ke kompresor ni problem. Okay, saya dah bypass untuk hidupkan kompresor ni. Okay, saya dah bypass untuk sementara waktu ni lah. Okay, semua kompresor saya masukkan dekat switch ni untuk support kompresor. Untuk yang untuk kipas ni saya dah buat dah kat sini. Okay, supply ni patutnya dari sini, di atas ni. Kapasitor ni dia turun ke, pergi ke, okay, dekat sini. Saya dah bypass kat kaki ni, masuk ke dekat MED mate ni untuk supply support ke kipas. Okay, yang ni height ni putih ni untuk dia punya ni lah, tekanan untuk tinggi, dan ni tekanan untuk rendah. Okay, ni dah settle untuk kipas. Tadi saya dah check tadi, berfungsi dengan elok. Sekarang ni saya hidup untuk kompresor, saya supply kat sini. Okay, ni yang untuk kompresor yang first ni. Okay, yang kedua ni untuk switch. Okay, support kat sini. Okay, yang ni untuk kompresor. Okay, yang ni untuk ni. Okay, untuk ni teknik ni tidak digalakkan lah. Tapi untuk sementara waktu, kalau nak pakaikan juga untuk nak jimatkan kos boleh buat. Tapi kalau untuk nak matikan switch ni, tidak perlu adakan ni lah, remote. Tuan-tuan mati dekat magnetic radiator, dekat switch besar tu, untuk safety lah. Sebab current dia direct terus ke pengawal dingin ni. Untuk keselamatan,
Kalau kita nak gunakan jok untuk sementara waktu, tuan-tuan boleh buat lah. Sementara tuan-tuan nak tukar barang yang baru. Okey, lepas ni saya akan kuncikan nut ni lah, dekat ni skru ni. Lepas tu saya akan test. Dan untuk supply yang warna ni lah, yang pergi ke kompresor ni, tuan-tuan kena suruh tip, tuan-tuan tanggalkan. Sebab kita tak tahu, tiba-tiba benda ni berfungsi, karen akan masuk, dia akan belagar kat sini. Sini masuk incoming, sini pun incoming, akan jadi spark lah. Untuk safety owner ni, tuan-tuan suruh tipkan yang ni. Ni yang penting untuk safety dah, sebelum berlaku lah. Kalau suruh tip yang ni, kita tak tahu benda ni elektronik ni bila dia boleh berlaku. Tiba-tiba dia hidup kan. Sekarang ni kita cek tak hidup, dia akan datang dia hidup. Untuk safety ni, tuan-tuan tanggalkan siap-siap, tuan-tuan suruh tip kat sini. Okey, untuk safety lah. Okey, bagi supply ni masuk kat sini saja. Okey, saya dah kemaskan skru kat sini, terminal daripada switch ke kompresor ni. Tuan-tuan pastikan benda ni kemas lah. Takut nanti dia akan touching. Okey, kemas. Okey, kat sini saya akan suruh tape kan, kat sini. Kat ni kabel yang purple ni. Okey, kalau tuan-tuan tak nak solo tape, tuan-tuan boleh letak ni lah, pasangkan konektor belah hujung ni. Konektor boleh untuk safety lah. Kalau tuan-tuan tak nak solo tape pun, tuan-tuan boleh konektor hujung ni. Jadi dia punya ni cooper tu tidak bersentuh. Tuan-tuan boleh solo tape. Okey, mundur. Okey, simpan dekat dalam ni. Okey, jangan bagi dia sentuh pada pada besi kat dalam ni. Tarik dulu. Okey, lepas ni saya akan hidupkan ni lah, switch dekat magnetic contactor untuk cek balik berhasil ataupun tidak. Okey, ni saya dah sambungkan daripada switch ni jumper ke sini. Saya bypass ke kompresor untuk hidupkan untuk kompresor dekat luar. Yang ni saya bypass untuk hidupkan kipas. Okey, ni saya DIY lah untuk sementara waktu, sementara nak cari barang baru lah. Sementara waktu untuk hidupkan pengawal dingin ni. Saya tengok owner, kalau owner nak tukar, saya akan dapatkan lah dekat kedai pengawal dingin nanti. Okey, lepas ni saya akan hidupkan switch ke hijau. Okey, saya hidupkan switch. Okey, pengawal dingin berfungsi dengan baik lah. Kompresor dekat luar pun dah okey. Ini berfungsi dengan elok. Ada spark lah. Sambungan ni kira betul dia punya ni lah, penyambungan. Okey. Okey, ni yang ni saya dah bypass untuk kompresor di luar. Kat sini, kat bawah ni saya bypass untuk hidupkan kipas ni. Okey, dua ni pun dah fungsi dengan elok lah. Angin lah. Okey, dia punya pengawal dingin ni perlu disipis lah. Abuk-abuk ni jadi dalam ni perlu disipis, cuci. Okey, jom kita tengok kompresor kat luar. Okey, tuan-tuan, ni pengawal dingin yang ni lah, di dalam ni dia punya outdoor kat sini. Okey, ni dekin ni pun saya dah test, saya dah dia punya ni panas lah. Dalam tu panas sejuk lah. Okey, pengawal saya dapat info daripada owner untuk pengawal dingin ni jenis ni dalam waktu tidak berfungsi lah, 2-3 bulan lah tidak berfungsi. Sebab ni lah dia punya kapasitor kipas dan kapasitor kompresor dah rosak. Saya dah bypass untuk sementara waktu lah, sebab ada majlis akan owner terlibat nanti di kawasan bangunan ni lah. Saya hidupkan sementara waktu, hidupkan saya DIY, hidupkan saya bypass untuk sementara waktu. Tapi dia akan matikan switch dekat ni lah, dekat magnetic contactor tadi, switch besar tu, supaya tidak supply masuk terus ke pengawal dingin lah semasa dimatikan. Untuk safety lah untuk ni. Okey, outdoor ni pun perlu disepih lah, sebab dia berpulak di belakang ni, di tepi ni. Okey, angin pun terasa panas. Okey, dia start. Okey, fungsi untuk kompresor ni pun dah start, dia berfungsi dengan elok. Okey, belakang ni kita tengok. Okey,
Okey, pipe pun dah cooper besar kecil pun dah sejuk. Dah sejuk ni. Dah terasa sejuk. Okey. Dia membeku lah sebab kemungkinan gas ni kurang lah. Saya akan cek kebocoran dulu pada pipe ni baru saya akan top up. Pun dah okey, pipe pun dah okey, dah sejuk ni. Tapi saya akan cek pressure gas ni cukup atau tidak. Lepas tu saya akan servis. Dalam dengan luar saya akan servis. Ini jenis besar ni, jenis industri. Okey, berfungsi dengan elok. Saya akan servis lah. Dalam dengan luar saya akan servis. Dia punya ni suhu darjah Celsius dia berapa. Saya menggunakan kilometer. Okey, saya akan cek suhu menggunakan kilometer ni. Saya masukkan prof hitam ni dekat kom. Okey, yang warna merah ni dekat di bahagian atas ni. Okey. Saya on kan dia punya pemutar ni dekat di bahagian Celsius ni. Okey, bahagian Celsius ni. Okey, macam tu. Okey, darjah Celsius. Sekarang ni 24. Saya tak letakkan di ujung ni pada pengawas dingin lagi. Saya akan letakkan di dalam pengawas dingin ni. Okey, saya masukkan dalam ni. Saya tengok dekat bacaan dekat kilometer 21 darjah Celsius. Lepas ni saya akan cek gas lah. Refrigerant dia jenis R22. Pressure dia cukup atau tidak. Sekarang ni 21 darjah Celsius. Sejuk dia punya ni lah, pengawas dingin ni. Okey, 21 darjah Celsius. Sekian saja tutorial saya, perkongsian untuk hari ini. Inilah bypass untuk hidupkan kompresor dan kipas untuk pengawas dingin jenis Daikin. Daikin model dia jenis 2.0 horsepower. Okey.